은혜 받으실 말씀은 창세기 2장 15절입니다. Petikan Alkitab untuk kubah adalah daripada Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengejarkan serta memelihara taman itu. 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 Dalam 여러분, khutbah yang lepas, saya telah memberitahu anda tentang dua makhluk yang berada di sisi Adam di Taman Eden. GCN 시청자 여러분, 창세기 강의 53번째 시간입니다. 지난 시간에 에덴 동산에서 아담 곁에 있었던 두 Makhluk 존재를 itu ialah kerub dan dinosaur. 바로 그룹과 공룡이죠. 그룹은 원래 셋째 하늘에 속한 Kerub 영물이고 ialah makhluk rohani yang berasal dari langit ketiga, manakala dinosaur berasal dari langit kedua. Dalam konsep dimensi berdasarkan ruang, kerub tergolong dalam dimensi ketiga, manakala dinosaur dalam dimensi kedua. Peranan mereka dalam membantu Adam juga berbeza. Kerub mengiringi Adam dan mengawal Taman Eden. Antara kerub di Taman Eden, kerub yang berjawatan tinggi mengiringi Adam dan mengikutinya ke mana-mana sahaja dia pergi. Adam berkomunikasi rapat dengan kerub yang menjaga sempadan Taman Eden. Melindungi Taman Eden ialah tugas yang sangat penting yang diberikan kepada Adam. Secara ringkas, dinosaur seperti haiwan peliharaan bagi Adam. Adam sekadar bermain-main dengan dinosaur dan menikmati kehadiran mereka. Dengan cara ini, kerub memainkan peranan yang lebih besar daripada dinosaur dalam membantu Adam. Terdapat banyak dinosaur di Taman Eden dan ketua dinosaur sangat rapat dengan Adam. Sila ingat bahawa dinosaur yang akan saya sebutkan berulang-ulang kali ialah dinosaur ini yang sangat dekat dengan Adam. Apabila Adam melawat bumi ini, kerub mengikutinya, tetapi dinosaur tidak dapat pergi bersamanya. Oleh sebab kerub ialah makhluk rohani, mereka dapat melawat bumi ini dengan bebas. Sebaliknya, dinosaur diciptakan daripada tanah di Taman Eden. Jadi jika mereka ingin datang ke bumi, mereka perlu menaiki kapal terbang seperti Adam. Dan begitu mereka sebenarnya tidak perlu datang ke bumi, kerana bumi bukan urusan mereka. Walaupun dinosaur disayangi oleh Adam, mereka cemburu kepada kerub yang sentiasa mengikuti Adam. Dinosaur tidak mempunyai sifat manusia seperti manusia. Namun begitu, mereka telah menghabiskan masa yang sangat lama bersama Adam dan mereka tahu erti berkongsi kasih dengannya. Dinosaur berasa gembira apabila Adam bersama mereka, tetapi tidak begitu apabila Adam hanya ditemani oleh kerub. Rasa cemburu terhadap kerub semakin meningkat dari masa ke masa. Anda dapat melihat bahawa haiwan peliharaan juga boleh berasa cemburu dan iri hati antara satu sama lain. Anjing dan haiwan lain juga menunjukkan perasaan iri hati dan cemburu. Jika terdapat beberapa anjing dalam satu rumah, anjing-anjing ini bersaing secara sesama sendiri untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih daripada tuan mereka. Dinosaur diciptakan khas untuk Adam di Taman Eden oleh Tuhan. Dinosaur jauh lebih bijak daripada haiwan di bumi dan mereka mempunyai kebolehan yang sangat baik untuk berkomunikasi dengan Adam. Jangan membandingkan dinosaur dengan mana-mana haiwan lain di planet ini. Dinosaur jauh lebih unggul dari segi kebijaksanaan dan segala-galanya kerana dinosaur diciptakan di langit kedua. Dinosaur ingin lebih disayangi oleh Adam. Oleh itu, dinosaur berasa cemburu terhadap kerub. Perasaan cemburu ini menjadi terlalu besar dan akhirnya melampaui batas. Oleh sebab dinosaur diciptakan daripada tanah di Taman Eden, dinosaur tidak mempunyai sifat jahat pada asalnya. Namun begitu, apabila perasaan cemburu semakin membuak, perasaan cemburu ini pada akhirnya lebih mudah berubah menjadi kejahatan seperti iri hati dan dengki.
Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya telah mengatakan bahawa peranan kerup dan dinosaur sangat berbeza. Dinosaur tidak dapat mengambil peranan kerup dan kerup tidak bertindak seperti dinosaur. Oleh itu, dinosaur hanya perlu setia kepada peranan mereka dan berpuas hati dengannya. Namun begitu masalah timbul kerana dinosaur bersifat tamat melebihi kemampuan mereka. Setiap bahagian tubuh anda mempunyai peranan sendiri. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan dan kaki. Setiap satu memainkan peranan yang sangat penting. Apakah yang akan terjadi jika kaki cemburu terhadap tangan dan ingin menjadi tangan? Apakah yang akan terjadi jika tangan ingin menjadi mata kerana rasa cemburu? Perkara yang sama berlaku kepada semua pekerja di gereja. Sesetengah tugas kelihatan lebih penting mengikut situasi atau waktu. Walau bagaimanapun tiada satu pun tugas yang tidak penting. Sebagai contoh, saya diberikan tugas sebagai pastor kanan gereja ini. Apakah gunanya jawatan ini jika tiada jemaah? Bergantung kepada tugas masing-masing, kerja sesetengah orang lebih mudah dilihat, manakala kerja orang lain langsung tidak kelihatan. Namun begitu, hari ini tidak memasuk kerja yang kelihatan itu lebih penting daripada kerja yang tidak kelihatan. Oleh itu, semua pekerja harus setia kepada tugas masing-masing dan mereka juga harus menghormati pekerja lain yang diberikan tugas yang berbeza. Jika saya menjalankan misi yang diberikan kepada saya untuk menunjuk kepada orang lain, hari ini tidak akan diterima oleh Tuhan. Saya hanya memandang kepada Tuhan Bapa dan menjalankan misi yang diberikan kepada saya dengan sepenuh hati. Jika saya melakukannya untuk menunjuk atau untuk kelihatan baik, hari itu tiada kaitan dengan Tuhan. Lebih baik melakukan sesuatu yang tidak diketahui orang lain daripada menerima misi dengan niat sebegitu. Anda harus faham bahawa anda semua adalah penting bagi kerajaan Tuhan dan anda harus bekerja sama antara satu sama lain. Namun begitu, apabila kita melihat orang lain disayangi, diterima dan menikmati perkara yang lebih baik daripada kita, setiap orang bertindak balas secara berbeza. Setengah orang hanya berasa iri hati dan berkata, itu memang nampak seronok. Yang lain mungkin berkata, dia tidak lebih baik daripada saya, jadi mengapa dia saja yang dipuji dan disayangi? Dengan cara ini mereka menghakimi orang dan menjadi cemburu terhadap orang lain. Ada juga yang berkata, dia sangat disayangi. Tapi bagaimana dengan saya? Mereka mula putus asa. Jika anda mengasihi Tuhan dan melakukan yang terbaik, tiada sebab untuk anda merasa kecewa. Kerana Tuhan melihat anda, Tuhan saja yang perlu mengiktiraf anda. Anda tidak perlu diiktiraf oleh manusia. Namun begitu, jika anda berasa kecewa, hal itu bermaksud bahawa anda juga ingin diiktiraf oleh manusia. Mereka merasakan bahawa keadaan itu tidak adil, lalu menjadi sedih. Anda perlu tahu bahawa sebab bagi semua reaksi ini adalah kerana mereka mempunyai kejahatan dalam hati. Namun begitu, anda mungkin berfikir, adakah hanya berasa cemburu juga suatu kejahatan? Cemburu kerana iri hati tergolong dalam kejahatan. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan berasa bersyukur terhadap pekerja lain yang mempunyai tugas yang lebih besar dan penting. Betapa bersyukurnya mereka kerana ada orang lain yang melakukan perkara yang tidak dapat dilakukan oleh mereka demi kerajaan Tuhan. Oleh itu mereka bergembira bersama dan mereka berusaha membantu dalam apa-apa cara sekalipun. Mereka juga cuba mencontohi orang sedemikian dan mengambil peluang untuk memajukan diri sendiri. Saya berharap anda semua akan memeriksa diri sendiri sama ada anda benar-benar bergembira dengan kebenaran dalam hati melalui kisah dinosaur dan kerup yang berada di sisi Adam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dinosaur tidak berpuas hati dengan peranan mereka. Mereka sangat mencemburui kerup. Perasaan cemburu mereka menjadi terlalu besar dan hampir membawa kepada bencana. Terdapat satu makhluk yang memerhatikan dinosaur ini. Makhluk itu ialah syaitan. Taman Eden bersempadan dengan domain kegelapan. Roh-roh jahat dalam domain kegelapan sentiasa mengidamkan Taman Eden dan menunggu peluang untuk menjatuhkan Adam. Mereka sentiasa menanti-nantikan peluang untuk menembusi Taman Eden. Sejak satu ketika, syaitan menyedari bahawa dinosaur sangat mencemburi kerup. Syaitan tidak pernah melepaskan walau satu peluang sekalipun, tetapi segera merebutnya.
사단은 신랄 같은 작은 귀에도 Iblis merayau seperti 놓치지 singa 않고 yang 쫓아갑니다. mengaum, mencari 우리는 sesiapa yang 우리를 dapat 찾아오듯이 ditelannya. 그 삼킬 자를 찾고 다닌다고 하지 않습니까? 사단은 공중에 퍼져 있는 전파와 같아서 Syaitan seperti gelombang radio yang tersebar melalui udara. Apabila terdapat orang yang mempunyai pemikiran tidak benar, syaitan akan segera cuba menghubungi mereka. Sebagai contoh, jika terdapat seseorang yang membenci orang lain, syaitan boleh menghasut orang itu melalui pemikirannya. Syaitan menghasut orang itu supaya terus salah faham, menghakimi dan mengecam orang yang dibencinya. Jika ada seseorang tamak akan kekayaan, syaitan akan menanamkan pemikiran tidak benar ke dalam dirinya. Kamu tidak boleh melepaskan peluang untuk membuat duit. Orang lain pun menggunakan penipuan seperti itu, jadi tidak apa-apa. Kalau kamu kerugian, kamu satu-satunya yang bodoh. Inilah caranya syaitan mendorong orang melalui pemikiran mereka untuk memenuhi ketamakan mereka hingga melampaui batas. Syaitan menghantar pemikiran yang jahat melalui udara, mencari manusia yang dapat menerima pemikiran yang dipancarkannya. Dari kalangan manusia di dunia ini, syaitan mengenapasi dengan tepat siapa yang hatinya tergerak oleh ketidakbenaran. Kemudian syaitan menyuntikkan fikiran tidak benar dan jahat, ke dalam pemikiran manusia itu. Jika manusia itu menerimanya, kejahatan dalam hatinya mula bekerja. Apabila air mendidih di dalam suatu bekas, air itu mungkin melimpah keluar. Air itu juga boleh bertukar menjadi wap dan keluar daripada bekas tersebut. Begitu juga seseorang yang menerima pemikiran daripada syaitan tidak dapat menahan perasaan marah atau nafsunya. Apabila mendidih, sifat itu akan dizahirkan. Mimik wajah dan cara bercakap juga boleh berubah. Dia akan menunjukkan tindakan jahat yang melampaui tingkah laku biasa. Apabila kejahatan dizahirkan melalui tindakan seperti ini, hal ini merupakan tanda bahawa kerja iblis sedang diterima. Setelah seseorang mula menerima kerja iblis, lebih banyak tindakan jahat mungkin akan dilakukan. Saya berharap anda dapat memahami bagaimana syaitan dinang iblis bekerja dan agar anda tidak sekali-kali membuka diri anda kepada kejahatan yang paling kecil sekalipun. 1 Petrus 5 ayat 8 menyatakan, kawalah dirimu dan berwaspadalah, kerana musuhmu iblis merayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Saya menggesa anda supaya berdoa dan bersungguh-sungguh pada setiap masa, supaya sentiasa berjaga secara rohani. Apabila anda menyedari ketidakbenaran dan kejahatan dalam hati dan pemikiran anda, segeralah berpaling daripadanya, singkirkannya dan jangan sekali-kali memberikan ruang kepada syaitan untuk bekerja. Dalam hal ini, dinosaur juga memberikan ruang sehingga syaitan dapat bekerja. Bagaimana syaitan dapat menghasut haiwan seperti dinosaur? Tidak seperti manusia, haiwan tidak mempunyai akar untuk membezakan yang baik dan yang jahat. Jadi haiwan bertindak kebanyakannya berdasarkan naluri. Oleh itu haiwan lebih mudah dihasut oleh syaitan. Apabila syaitan menggoda Hawa, godaan itu dilakukan melalui seekor ular. Sebab ular menjadi alat bagi iblis adalah kerana ular mempunyai sifat yang licik. Kejadian 3 ayat 1 menyatakan, ular memang lebih licik daripada mana-mana haiwan liar lain yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Tuhan sendiri berfirman bahawa ular ialah haiwan yang paling licik antara semua haiwan liar. Dalam kalangan haiwan darat, ular mempunyai sifat yang paling penuh muslihat. Ular mempunyai banyak sifat yang dapat digerakkan oleh syaitan. Syaitan dapat mengawal haiwan seperti ini, tetapi Tuhan juga dapat mengawal haiwan apabila perlu. Contohnya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4 hingga 7, Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberikan makanan kepada Elia. Elia mematuhi perintah Tuhan dan pergi ke sungai Kerik, di mana burung gagak membawa roti dan daging pada waktu pagi dan petang. Selain itu, dalam bilangan 22 ayat 28 hingga 30, Tuhan membuka mulut seekor keldai untuk menyatakan kebenaran kepada Biliam. Tuhan dapat mengawal semua haiwan seperti yang dikehendakinya.
하나님께서 나귀의 입을 열어 Sebaliknya, syaitan hanya dapat menghasut haiwan yang mempunyai sifat jahat. Hal ini demikian kerana sifat-sifat jahat seperti licik, cemburu, iri hati dan tamat boleh menjadi titik capaian bagi syaitan. Bagaimanakah syaitan menghasut dinosaur? 짐승 본능 속에 있는 강교함, 시기, 질투, 탐욕 같은 나쁜 속성이 사단이 접속할 수 있는 Sebelum ini, saya telah mengatakan bahawa syaitan merasakan bahawa perasaan cemburu dinosaur terhadap keruk semakin kuat. Hari ini juga sama bagi anda. Jika perasaan tamat dan mementingkan diri yang ada pada diri anda berkembang, anda boleh menjadi sasaran syaitan. Ia dapat menangkap fikiran anda melalui sifat mementingkan diri, tamat dan mengingini milik orang yang ada dalam diri anda. Selagi sifat-sifat ini ada dalam diri anda dapat dimanipulasi oleh syaitan. Selepas pemikiran anda ditawan, tindakan anda akan menjadi tindakan iblis. Ringkasnya, oleh sebab sifat anda yang tidak benar, pemikiran anda ditawan oleh syaitan dan anda akhirnya melakukan kerja-kerja iblis. Seperti yang telah saya katakan tadi, syaitan menyedari bahawa perasaan cemburu dinosaur semakin meningkat. Perasaan cemburu dinosaur berkembang sehingga mencapai tahap tertentu yang boleh berubah menjadi kejahatan seperti iri hati. Syaitan mula menghantar gelombang pemikiran ketidakbenaran kepada dinosaur. Syaitan berterusan menghantar gelombang tersebut sehingga dinosaur menerimanya. Untuk menonton saluran TV, anda perlu memasang antena untuk menerima isyarat elektronik. Dalam kes isyarat satelit, anda mungkin menerima isyarat yang lebih baik jika menggunakan piring satelit yang lebih besar berbanding piring yang lebih kecil. Begitu juga apabila perasaan cemburu dinosaur kecil, gelombang pemikiran palsu yang dihantar oleh syaitan tidak sampai kepada dinosaur. Walaupun apabila perasaan cemburu mereka semakin besar, gelombang pemikiran palsu yang dihantar oleh syaitan akhirnya sampai kepada dinosaur. Apabila perasaan cemburu mereka berkembang, sambungan dengan syaitan menjadi terjalin. Sekarang, apakah jenis pemikiran ketidakbenaran yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam fikiran dinosaur? Pada mulanya, pemikiran itu adalah seperti ini. Kamu boleh meminta Adam untuk menjadikan kamu seperti keruk. Kemudian kamu boleh mengikuti Adam ke bumi dan berada di sisi Adam pada sepanjang masa. Sudah tentu dinosaur berfikir bahawa mereka sendiri mempunyai pemikiran ini. Saya ingin menjadi seperti keruk. Patutkah saya meminta Adam untuk menjadikan saya seperti salah satu daripada keruk? Jika saya menjadi seperti keruk, saya dapat melawat bumi dan berada di sisi Adam pada sepanjang masa. Dinosaur berfikir seperti ini. Syaitan berterusan bekerja untuk memastikan dinosaur terus mempunyai pemikiran seperti ini. Kemudian, keinginan dinosaur untuk menjadi seperti keruk berkembang dan menjadi matlamat yang jelas. Tiada sebab mengapa saya tidak dapat menjadi seperti mereka. Pasti ada cara. Apakah caranya? Dinosaur berterusan berfikir seperti ini. Syaitan tidak melepaskan peluang ini, tetapi menggoda dinosaur dengan lebih licik. Hal ini adalah untuk menghasut dinosaur supaya meminta Adam membenarkan mereka makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Syaitan berkata, jika kamu makan daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, kamu akan menjadi seperti keruk. Jadi pergilah dan minta daripada Adam. Pemikiran diberikan oleh syaitan kepada dinosaur adalah terlalu manis untuk ditolak oleh mereka. Apabila syaitan menggoda ular yang licik berkata kepada Hawa, lalu Hawa tertipu. Apabila Hawa mempunyai pemikiran untuk menjadi seperti Tuhan, dia memandang buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Lalu buah itu kelihatan lazat dan menarik, dan buah itu tidak sama seperti sebelum ini. Hawa telah tergoda. Kemudian dinosaur sepenuhnya percaya bahawa mereka dapat menjadi seperti
seperti kerup jika mereka makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Kini, dinosaur tidak dapat mengawal pemikiran seperti itu lagi. Lalu mereka bertindak menurut pemikiran mereka. Mereka benar-benar pergi kepada Adam untuk memintanya. Kerup sangat disayangi, tetapi kami tidak. Sila jelaskan mengapa kami tidak dapat menjadi seperti kerup. Kami yakin jawapannya pasti ada dalam buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Jadi tolong benarkan kami makan daripada pokok itu. Hal ini berlaku lama sebelum Adam dan Hawa berdosa. Ini adalah soalan dan permintaan yang benar-benar tidak masuk akal. Buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat dilarang oleh Tuhan, bahkan kepada Adam. Dan dinosaur mengetahuinya. Walaupun pertimbangan mereka sepenuhnya dikaburi oleh kata-kata syaitan bahawa jika mereka makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, mereka akan menjadi seperti kerup. Sudah tentu Adam tidak memenuhi permintaan dinosaur. Adam tidak hanya berkata tidak kepada dinosaur. Dia menjelaskan dengan sangat terperinci tentang buah pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat dan bagaimana Tuhan memberikan amaran mengenainya. Dia dengan jelas memberitahu dinosaur bahawa bukan saja dinosaur, tapi juga Adam sendiri tidak boleh makan buah itu. Walaupun kata-kata Adam tidak meyakinkan dinosaur sama sekali. Mereka tidak menerima penjelasan terperinci daripada Adam. Mereka sepenuhnya ditawan oleh idea bahawa mereka perlu makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Kemudian awan yang lebih gelap melitupi dinosaur. Dinosaur mula mencari peluang untuk makan buah pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat. Dinosaur begitu naif sehingga mereka berfikir itu ialah satu-satunya cara untuk hidup lebih bahagia dengan Adam. Mereka tidak dapat membayangkan betapa besar dan mengerikan harga yang perlu dibayar oleh mereka atas perbuatan mereka. Setelah menerima pemikiran diberikan oleh syaitan, dinosaur tidak menolaknya, tetapi terus menerimanya. Dan akibatnya mereka berada dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan. Dan akhirnya dinosaur mendapat masalah besar. Mengenai masalah ini, saya akan memberikan penjelasan dalam khutbah yang seterusnya. Izinkan saya mengajukan beberapa soalan kepada anda. Mengapakah fosil dinosaur ditemui di seluruh dunia? Mengapakah pengumuman tentang penemuan fosil dinosaur ditemui di seluruh dunia tidak seperti haiwan lain? Fosil singa tidak ditemui di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, malah tiada juga di Korea. Fosil gajah pun tidak ada di Korea. Fosil haiwan ditemui di setiap benua kecuali haiwan peternakan. Biasanya diklasifikasikan mengikut jenis di kawasan tertentu. Hal ini demikian kerana Lautan Pasifik menghalang pergerakan haiwan antara benua-benua tersebut. Ular pada asalnya hanya ada di tempat tertentu. Walaupun kini terdapat banyak ular di Guam, yang dikatakan bahawa ular-ular tersebut dibawa masuk semasa Perang Dunia Kedua. Hal ini bermaksud bahawa ular dibawa masuk oleh manusia. Orientasi Lautan Pasifik. 그런데 언제부터 뱀이 많았냐? 2차 대전인가? 뱀을 공수해 와서 뿌렸대요. 괌에다. 그러고 나서 이제 괌에 뱀이 많아졌다는 거예요. 이제는 한 마리도 없었는데. 괌은 이제 태평양 건너니까 뱀이 Dinosaur hidup selama 150 juta tahun. Oleh itu, apakah yang dimakan oleh dinosaur untuk kelangsungan hidup? Kawasan habitat seekor dinosaur sahaja perlu sangat luas untuk mencukupi keperluan makannya. Dahulu ada harimau di Korea, tetapi bilangannya sangat sedikit. Untuk seekor harimau terus hidup, harimau itu perlu menguasai kawasan yang luas untuk memburu haiwan lain. Jika terlalu banyak harimau di sesuatu tempat, harimau-harimau itu akan melawan dan saling membunuh. Tambahan pula, apakah yang dimakan oleh dinosaur gegasi itu selama 150 juta tahun?
dinosaur berevolusi? 진화해서 그 거대한 공룡이 되겠습니다. Bagaimana dinosaur berevolusi menjadi 바다에 dinosaur 나와가지고 sebesar 언제 발이 itu? 생기고 언제 날개가 생기고 Bilakah 누가 dinosaur 보겠습니까? keluar dari laut? Bilakah 자꾸 dinosaur 진화해서 mendapat 이렇게 kaki? 나옵니까? Bilakah pula dinosaur mendapat sayap? 말도 안 Dan 되는 siapakah yang 이런 memberi dinosaur makan? 거짓 저기들의 Semua 햇살이 teori 이렇게 ini 나오고 tentang 있는 dinosaur kini nampak 그러나 seperti 세계 tidak masuk 지금 akal 공룡에 dan 대해서는 palsu. 정확하게 아버지가 말씀해 주셔서 알게 됐습니다. Sesungguhnya Tuhan telah memberi saya maklumat yang tepat 제2 mengenai 하늘, dinosaur. 에덴 Dinosaur 동산의 diciptakan daripada tanah di Taman Eden yang terletak di langit kedua, yang berbeza daripada tanah di dunia ini. Tulang dinosaur juga berbeza daripada tulang haiwan di bumi ini. Tulang dinosaur lebih keras, sebab itu tulang dinosaur kekal dan muncul sebagai fosil. 거기다 왜 화석으로 나오는지 Semuanya akan saya jelaskan dan lebih lanjut dalam khutbah yang akan datang tentang dinosaur. 지금 의문점이 Saya 혹시 akan 더 memberikan 있을 수도 sedikit 있으니까 penjelasan 제가 mengenainya 간단하게 kerana 몇 mungkin 가지만 ada antara 더 anda yang 드리는 mempunyai pertanyaan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, 결론 dalam 말씀드립니다. khutbah ini 사랑하는 saya menjelaskan cara dinosaur digoda oleh syaitan. 변해가는 과정을 Namun begitu jangan menganggapnya hanya kisah dongeng yang berlaku di Taman Eden. 동산에서 있었던 Anda perlu memahami sebab Tuhan Bapa menjelaskan peristiwa yang berlaku di alam roh secara terperinci. Dinosaur tinggal di Taman Eden yang tiada kejahatan sama sekali, namun dinosaur akhirnya menjadi sasaran syaitan. Mengapa? Kerana dinosaur cemburu terhadap kerup yang sentiasa mengiringi Adam secara dekat. Pada mulanya perasaan itu bukanlah kejahatan yang jelas. Namun begitu dinosaur tidak mengubahnya menjadi kebaikan, malah membiarkannya berkembang sehingga akhirnya menjadi kejahatan. Sifat-sifat badani, kejahatan dan dosa semuanya adalah sama. Pada awalnya ia mungkin kelihatan tidak jahat atau tidak berdosa, tapi jika anda biarkan dan terima sedikit demi sedikit, ia akan berkembang menjadi sesuatu yang sukar anda kawal. Mengenai hal ini 1 Korintus 5 ayat 6 menyatakan, 어느새 걷잡을 수 없을 만큼 커져버리지요. 이에 대해 고린도 전서 5장 6절 tentu kamu mengenal pepatah ini, sedikit lagi mencemari seluruh adunan. 못하느냐 말씀하셨습니다. Inilah sebab saya telah berbicara dengan tegas dalam mazbah ini untuk melawan perbuatan badani pada tahun ini. Jika anda membiarkan perkara-perkara yang anda anggap tidak berbahaya, menurut piawaian duniawi berlaku sedikit demi sedikit, anda akan segera tercemar oleh dosa. Namun begitu anak-anak Tuhan sepatutnya hidup dalam kekudusan dan kesempurnaan. Mereka harus tidak bercela dan tidak bernoda. Adakah ada antara anda yang berasa sedih kerana terpaksa memutuskan hubungan dengan dunia ini? Keluarga dan rakan anda yang bebas minum, makan dan berseronok, serta menikmati budaya duniawi. Jadi mengapakah kita harus hidup secara sederhana? Apabila kita mengikuti jalan yang sempit, kita mengatakan bahawa jalan yang sempit ialah jalan ke syurga. Jalan yang luas ialah jalan ke neraka. Kita mesti tidak berdosa untuk ke syurga. Sebagai anak-anak Tuhan yang kudus, kita mesti memulihkan gambaran Tuhan Bapa. Inilah erti sebenar kehidupan beriman. Anda sekadar berkata, saya mengasihi Tuhan Bapa. Kita mesti menjadi seperti Tuhan Bapa, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dalam kehidupan yang sebenar. Itulah kasih. Oleh itu Tuhan Bapa mengingatkan kita tentang kekurangan fizikal kita yang boleh membawa kepada dosa. Hal ini demikian kerana Tuhan benar-benar mengasihi kita. Amsal 13 ayat 24 menyatakan, orang yang tidak memukul anaknya tidak mengasihi anak itu. Sesiapa yang tidak dapat menunggu anak-anaknya sebenarnya tidak mengasihi mereka. Sebaliknya Alkitab menyebut bahawa orang itu membenci anak-anaknya. Mengapakah dikatakan sebegitu? Hal ini demikian kerana anak-anak itu pada akhirnya akan menjadi rosak. Alkitab juga menyatakan orang mengasihi anaknya akan mendisiplinkan anak itu. Apabila seseorang anak melakukan kesalahan, ibu bapa yang mengasihinya akan mendisiplinkannya. Dalam kitab Ibrani disebut bahawa Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya kerana dia mengasihi mereka. Hal ini demikian kerana mereka tidak dianggap sebagai anak haram. Kita dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita melakukan kesalahan, kita akan dihukum.
Tanpa disiplin, Tuhan akan menganggap kita sebagai anak haram. Oleh itu, saya berharap anda dapat merasakan kasih Tuhan Bapa meskipun apabila saya menyampaikan teguran yang keras terhadap perbuatan badani. Saya sendiri pernah menerima teguran daripada Tuhan Bapa selama 7 minggu tanpa sebarang kesalahan jelas yang dapat saya kenal pasti. Namun begitu, saya tetap mengasihi Tuhan Bapa tanpa berubah hati dan saya hanya menaikkan doa kesyukuran dengan linangan air mata. Orang yang pernah menyertai ibadat malam Jumaat pada peringkat awal gereja ini mungkin masih mengingatinya. Pada masa itu, ibadat malam Jumaat bermula pada pukul 11 malam dan tamat pada pukul 5 pagi. Kami begitu dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kadang-kadang ibadat itu berakhir pada pukul 7 pagi. Walaupun pada musim sejuk, titisan air jatuh dari siling dan ada orang yang berjalan keliling untuk mengelapnya. Roh Kudus memenuhi tempat ibadat dan titisan air muncul pada dinding. Namun begitu, apabila ibadat malam Jumaat itu selesai, Tuhan mula menegur saya. Saya tidak pernah merasa kesal. Saya tidak pernah mengeluh atau bertanya, apakah Tuhan Bapa menegur saya di hadapan para jemaat? Apakah sebab Tuhan Bapa menegur saya? Saya terus berdoa dan berdoa selama seminggu untuk mengetahui sebabnya. Saya menyangka saya telah melakukan sesuatu kesalahan. Saya berdoa untuk mengetahui sebabnya. Namun saya tidak menemui apa-apa. Saya hidup hanya dengan menurut firman Tuhan. Jadi tiada apa-apa kesalahan yang dapat saya temui. Selepas 7 minggu barulah Tuhan Bapa memberitahu saya sebab sebenarnya dia menegur saya. Teguran itu adalah untuk menguji hati saya dan untuk membuktikan bahawa saya benar-benar mengasihi Tuhan dengan keikhlasan, tanpa berasa tidak senang atau kesal terhadap Tuhan. Walaupun saya ditegur di hadapan para jemaat, walaupun saya tidak melakukan apa-apa kesalahan, saya tetap mengasihi Bapa saya tanpa berubah dan hanya menaikkan doa kesyukuran dengan linangan air mata. Inilah kasih yang sejati. Jika Tuhan Bapa sedang mengajar anda sesuatu yang anda tidak dapat anda faham sekarang, betapa anda sepatutnya bersyukur dan lebih lagi dipenuhi oleh kasih. Semoga anda semua lebih memahami kasih Tuhan Bapa yang mendalam dan menjadi anak-anak yang benar-benar tidak bercelah dan tidak bernoda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. 정령 흠과 티가 없는 자녀들로 변화되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.